Tajuk yang seterusnya, faslun fi furudil wudu'i wa sunanihi. Ini satu fasal pada menyatakan beberapa fardu wuduk dan segala sunatnya wuduk. Ini kita nak masuk dah bab wuduk. Kita nak masuk bab wuduk. Kita kalau kuliah dekat surau masjid kan, sebulan kadang-kadang sekali kan, paling-paling cepat pun seminggu sekali. Jadinya kadang-kadang nak sampaikan satu bab kepada satu bab tu lama kan, makan bulan, makan tahun. Kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang paling-paling cepat seminggu sekali. Tapi ni kita alhamdulillah kita buat seminggu 4 kali, tiap-tiap hari. Jadi itu cepat tu kita dah masuk bab wuduk. Dan saya bahaskan di sini pun saya tak bahas secara mendalam sangatlah. Kita bahas memadai untuk kita beramal lah. Kita faham betul untuk kita amal. Kita tak bahas sangat khilaf yang ataupun masail-masail yang terlampau rumit. Kecuali kalau kita baca kitab Sabilal Muhtadi, di situ dia akan bicarakan lah kan masalah-masalah. Cuma kalau ada iskal, ada pertanyaan, nanti bolehlah komen. InsyaAllah kalau saya ada kesempatan, InsyaAllah saya akan cuba untuk jawab lah dekat komen. Cuma kat sini saya tak nampak komen tu tak keluar. Jadi ni saya tak nampak, saya tak boleh jawab terus lah. Sebab saya tak nampak komen. Okey. Jadinya wuduk ni kan, apa wuduk ni? Dari sudut bahasa, wuduk ni maknanya dari sudut bahasa Arab, wuduk ni apa? Wuduk ni membasuh sebahagian anggota. Membasuh sebahagian anggota. Nama bagi membasuh sebahagian anggota. Ataupun dia cakap dan bermula ia ialah cantik, baik dan cantik. Tetapi dari segi syarak ataupun di sisi ulama fiqh, wuduk ni apa makna dia? Kan? Apa makna dia? Wuduk ni ialah nama bagi membasuh anggota yang tertentu dengan niat yang tertentu ke atas keadaan yang tertentu. Ke atas surah wajah, keadaan yang tertentu. Jadinya bukan dia basuh semata kan. Kalau kita dari segi sudut bahasa, dia basuh anggota tak kira lah. Tapi kalau dari segi syaraknya, dia cakap membasuh anggota yang tertentu dengan niat yang tertentu. Kalau kita basuh muka, macam mana berwuduk, basuh muka, tangan kan, sapu kepala, lepas tu basuh kaki, tapi tak ada niat, tak dinamakan wuduk juga kan. Sebab tu dia cakap membasuh anggota yang tertentu dengan niat yang tertentu, dengan rupa perbuatan yang tertentu. Tu. Itu nama dia wuduk. Sebab tu kalau kita cakap, orang cakap apa? Aku nak ambil semayang lah, aku nak berwuduk lah. Kita terus dapat gambarkan macam mana perbuatan wuduk tu. Kita akan dapat gambarkan, dia nak ambil semayang. Ambil semayang macam mana? Dia ada basuh muka, dia ada basuh tangan, dia ada niat, dan dia ada basuh kaki. Maksudnya kita nampak gambaran. Gambaran tentang perbuatan wuduk tu macam mana. Tu. Wuduk ni lafaz dia dengan baris depan. Waw dia baris depan wuduk. Tapi kalau kita baca waw tu dengan baris atas, wadu, dia makna lain. Kalau kita baca waw tu dengan baris atas, wadu tu, dia makna dia nama bagi air wuduk. Maksudnya air yang kita gunakan untuk berwuduk tu nama dia wadu. Tetapi kalau kita baca dengan baris depan wuduk, kalau wuduk tu nama bagi perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan ambil semayang tu, nama dia wuduk. Nama bagi perbuatan ambil semayang tu, nama dia wuduk. Tapi kalau kita cakap waduk dengan baris atas, waw tu, dia nama air bagi ambil semayang. Air yang kita gunakan untuk ambil semayang tu, air tu nama dia waduk.
Okey, habis. Okey. Bermula fardu wuduk ada 6 perkara. Jadi ni yang fardu wuduk ni dia ada 6 sahaja. Okey, kalau kita nak wuduk, sebelum wuduk kita ada basuh tangan, kan? Kita baca bismillah. Lepas tu kita ada komo-komo, kita ada masukkan air dalam hidung. Lepas tu kita ada siwak. Man. Jadinya selain daripada 6 perkara ni, itu semua sunat. Baca bismillah, komo-komo dan sebagainya. Tetapi yang fardu, yang rukunnya tu ada 6 sahaja. Sebab tu penting bagi kita dalam sesuatu ibadat, kita patutnya kita kena bezakan yang mana satu rukun ataupun fardu, yang mana satu sunat. Seada keadaan yang tertentu, kadang-kadang kita terpaksa tinggalkan sunat. Contoh, kita waktu dah terlampau sempit, kan? Kalau kita nak wuduk dengan sempurna, dengan sunat dan sebagainya, maka dia akan menyebabkan kita kita akan terkeluar daripada waktu. Maka ketika itu kalau kita tahu, kita ambil yang rukun saja untuk melepaskan yang fardu, kan? Tetapi kalau waktu biasa, janganlah kita buat rukun sahaja, rugilah, kan? Dalam amal agama kita kena amal yang terbaik. Kita kena amal yang terbaik. Jadi kita amal dengan sunat-sunatnya dan sebagainya. Tu. Jadinya semua sekali dia ada 6 perkara. Yang pertamanya niat. Bila niat tu? Niat tu kat mana? Dia cakap niat tatkala awal membasuh satu suku daripada mukanya. Suku ni apa? Bahagian. Maksudnya kita berniat ketika awal membasuh satu bahagian daripada muka. Ketika kita nak basuh muka, kita ambil, kan? Kita ambil air kat tangan ni. Lepas tu ketika kita basuh saja sebahagian ni, kan? Basuh je. Waktu tu kita niat. Niat tu dalam hati. Yakni dia cakap, disertakan niat itu dengan awal membasuh satu suku ataupun satu bahagian daripada mukanya, dan tiada disyaratkan berkekalan niat hingga membasuh sekaliannya ataupun semuanya muka tu. Maksudnya kalau kita niat, ketika kita basuh sebahagian, kita niat habis, tak ada masalah. Tak syarat daripada awal sampai habis basuh muka tu niat itu kena berkekalan, tak syarat. Yang penting sebahagian, ketika mula kita basuh sebahagian muka tu, kita dah niat, tak apa, memadai. Okey. Dan tiada dipadakan menyertai niat. Maksudnya apa? Dan tiada memadai. Saya akan baca mengikut matan. Lepas tu saya akan terangkanlah. Dan tiada dipadakan, maknanya dan tiada memadai menyertai niat dengan barang yang dahulu daripada muka. Dahulu tu maksudnya perkara sebelum daripada basuh muka. Jadi sebelum basuh muka apa? Sebelum basuh muka tu semua perbuatan sunat. Basuh tangan, komo-komo, masukkan air dalam hidung, itu semua sunat. Menghadap kiblat, duduk, itu semua sunat, kan? Jadi contoh ketika kita komo-komo, kita niat waktu tu, maka niat tu tak iktibar, tak dikira. Ataupun ketika kita basuh tangan, kita niat saja aku makan hadas kecil, ketika kita basuh tangan, maka niat itu tak dikira. Tak dikira. Niat tu dikira ketika kita basuh muka. Jadinya sebelum perbuatan membasuh muka kita dah niat, itu tak dikira. Jadinya nanti ketika basuh muka kita kena niat lagi. Tu.
Sebab tu dia cakap dan tiada dipadakan ataupun tiada memadai menyertai niat dengan barang yang terdahulu ataupun barang yang ataupun perkara sebelum daripada membasuh muka. Dia bagi contoh seperti diniat tatkala membasuh tangan. Seperti niat ketika membasuh tangan ataupun tatkala berkomuk-komuk ataupun ketika berkomuk-komuk ataupun ketika mengisap air pada hidung. Ketika sedut air masuk dalam hidung. Jika tiada terbasuh sertanya satu juzuk ataupun satu bahagian daripada mukanya, seperti dua bibir mulutnya. Maksudnya ketika dia komuk-komuk ataupun dia sedut air dalam hidung tu, maksudnya air itu ketika tu, contoh dia niatlah waktu tu, dan ketika tu air tu tak kena dalam bahagian, contoh air tu dia terus masuk mulut dia tanpa kena bibir. Sebab bibir ni sebahagian daripada anggota muka. Bibir sebahagian anggota muka. Jadinya maksudnya air tu tak kena sikit pun bahagian muka. Maka ketika tu dia niat. Contoh air dah masuk dalam mulut baru dia niat wuduk. Maka niat wuduk itu tak dikira. Maknanya apa? Nanti waktu dia basuh muka dia kena niat sekali lagi. Tu. Ni agak rumit sikit ni. Dan jika terbasuh sertanya memadai dengan tiada tafsir. Dan tafsirnya okey. Tetapi kalau dekat sini tulis dan jika terbasuh sertanya, maka memadai dengan tiada tafsir. Maknanya apa? Andai kata ketika dia nak komo-komo tu, kan? Ketika dia nak komo-komo tu, ketika tu ketika air tu kena dekat bibir dia ataupun dekat dia punya sekeliling mulut dia, kan? Ketika itu dia niat wuduk. Ketika itu dia niat wuduk, kan? Maksudnya ketika dia niat wuduk tu air tu kena sebahagian muka, maka memadai. Maksud memadai itu dia punya niat itu dikira. Maksudnya nanti waktu basuh muka tak apa, tak payah niat lagi pun tak mengapa. Sebab tu dia cakap dan jika terbasuh sertanya niat. Maksudnya jika terbasuh sebahagian anggota ketika dia komo-komo itu beserta itu dia niat maka memadai niat dia itu dengan tiada tafsil. Bukan. Maknanya apabila dia nak komo-komo, lepas tu terkena bahagian muka, maka dia cakap memadai dengan tiada tafsil dan tafsilnya pada wajib kembali membasuh bahagian yang tersebut itu. Okey, macam gini. Masalah dia ketika masalah ni kalau kita nak hurai, sekarang dah pukul 8.30. Masalah ni rasa saya kita akan sambung besok lah. Kita akan sambung besok. Sebab dia panjang, lepas tu dia sulit sikit. Sulit sikit. Sebab tapi sebenarnya masalah ni kita tak buat pun. Cuma andai kata dia punya gambaran dia, masalah dia macam gini.
ketika kita komo-komo, komo-komo ni perbuatan sunat. Kan? Perbuatan sunat. Jadinya kalau ikutkan, apabila ketika komo-komo kita niat wuduk. Sebab apa tadi dia cakap, kalau kita niat wuduk sebelum membasuh muka, maka niat itu semua tak dikira. Kecuali masalah kalau dia komo-komo ataupun dia masukkan air dalam hidung, ketika dia masukkan air dalam hidung ataupun ketika dia berkomo-komo tu, ketika itu dia basuh kena sebahagian muka. Contoh sebahagian muka, bibir ataupun kawasan sini, kan, kawasan keliling mulut. Ketika dia basuh kawasan itu, ketika itu dia niat wuduk. Ketika itu dia niat wuduk. Jadi nanti ketika dia basuh muka, okey, ketika itu niat dia memadai. Ada keadaan niat dia tu dah dikira, ada keadaan niat dia itu tak dikira. Jadinya ketika nanti dia basuh muka, kalau niat dia itu dikira, maka dia tak perlu lagi basuh kawasan tu. Tapi kalau niat dia itu tak dikira, maka dia wajib basuh semua sekali. Jadinya dia ada tafsil dia. Jadinya kita akan sambung besok insya-Allah, sebab kita kena huraikan. Kitab lama ni dia punya ayat dia pendek tapi dia padat. Kita kena huraikan satu-satu baru kita nampak. Kalau kita baca sekali arung tu, kita pun tak nampak, yang tukang baca pun tak nampak, tak faham, yang tukang dengar pun lebih kurang juga. Tu. Dan sebab tu kita baca tu satu-satu kita berhenti. Satu-satu kita berhenti. Sebab tu yang paling baik kita ada kitab depan mata kita tu lagi baiklah. Kan, kalau ada masa kita selongkar balik kitab waktu kita belajar sekolah agama tu. Kan? Kita akan nampak. Tapi tak apalah, saya baca perlahan-lahan. Jadinya kita akan sambung besok. Masalah ni kita akan baca balik. Besok kita akan baca balik masalah ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.